Salam. Malam ni izinkan aku berkongsi pengalaman mistik yang pernah aku lalui selama bekerja sebagai seorang tukang urut. Pada asalnya kebolehan mengurut ni diwarisi dari nenek yang juga seorang tukang urut, ataupun moyang aku pun seorang tukang urut. Begitu juga dengan generasi-generasi sebelum ini. Pendek kata, sesiapa yang mengenali keluarga kami tahu yang kalau bab mengurut ni, keluarga kami memang agak dikenali oleh penduduk tempatan. Tapi untuk kami sekeluarga, tak adalah mahu menggembar-gemburkan kebolehan ni. Nenek selalu ingatkan kita ni jangan terlalu bangga dengan pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila-bila masa dia boleh tarik balik. Kepada sesiapa yang tahu tentang keluarga kami ni, tahulah. Macam aku cerita tadi, aku belajar mengurut dari nenek. Pada asalnya aku hanya mengurut biasa, tapi lama-kelamaan aku perasan yang teknik mengurut kami ni mujarab. Bukan sahaja boleh menyembuhkan sakit-sakit biasa tetapi juga sakit batin. Sebelum ada yang beranggapan kami ni mengamalkan ilmu-ilmu batin, aku nak bagi tahu, kami tak amalkan benda-benda macam tu. Kami hanya bermodalkan teknik mengurut disusuli dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan niat kami sebagai tukang urut mahu orang yang diurut sembuh. Sebab sembuh ataupun tidak, itu bukan kami yang tentukan. Itu semua kuasa dia dengan izin dia. Kami ni hanya dipinjamkan kemujaraban. Orang tu sembuh pun, kami hanyalah asbab. Ya, ada juga orang yang mengurut ni panggil makhluk halus, buat ritual diorang sendiri, tetapi itu bukan cara kami. Aku pun bukan berada di posisi nak hukum diorang guna amalan sendiri. Tidak. Jangan ada yang terasa pula, okey? Aku cuma ceritakan perbezaan cara mengurut kami dengan setengah tukang urut di luar sana. Lagi satu, aku ni cuma ambil kerja mengurut wanita aja. Lelaki aku tak terima kecuali ahli keluarga. Selama aku mengurut ni, banyak pengalaman seram yang boleh aku kongsikan. Contohnya, ketika aku dipanggil ke sebuah negeri untuk mengurut seorang wanita muda yang sakit tenat. Bila aku sampai ke rumah mereka, aku disambut oleh kakak pesakit yang membawa aku masuk ke bilik di mana dia terlentang sakit. Masa awal-awal melangkah masuk ke dalam bilik tu, aku dah boleh rasa bilik tu panas sangat, macam ada haba dari bara api. Aku tengok kawasan sekeliling, kipas terbuka dan aircon terpasang. Dah bermain di dalam fikiran aku yang ini bukannya sakit biasa. Kalau bab-bab sakit ni, ada yang sakit biasa, ada yang sakit luar biasa ataupun sakit batin. Contohnya ada jin di dalam badan, ada jin di rahim, kaki, kepala dan sebagainya. Kami sebagai tukang urut ni kena tahu jenis apa yang dialami oleh pesakit. Jadi petanda-petanda ganjil macam bilik panas ni kami kena alert. Ialah macam juga doktor kena tahu simptom pesakit, barulah tahu apa rawatannya. Jadi berbalik kepada kisah pesakit ni, aku perasan wanita ni muda lagi. Kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya cantik, tapi rambut dia gugur dan badannya kurus. Ketara di raut wajahnya, dia sedang menahan keperitan. Dahinya berkerut, mata dia tertutup rapat, bibir dia bergetar. Aku kemudian duduk di sebelah pesakit ni dan tengok dari kepala sehingga ke kaki. Aku toleh tengok ahli keluarga dia yang berdiri di sebelah aku dan tanya, "Kak, ini apa sakit dia ni?" Kakak dia kata wanita ni dah 2 bulan terlentang sakit. Dulu dia bekerja sebagai seorang pramugari, tetapi sejak dia kembali dari negeri jiran dia jatuh sakit. Awal-awal tu aku ingatkan demam biasa, tapi sampai 2 bulan belum sembuh. Bukan itu je, rambut dia gugur dan badan dia menjadi semakin kurus. Dah pergi hospital periksa, tak ada apa-apa. Aku bila mendengar kakak pesakit ni kata macam ni, aku hanya mengangguk faham. Aku pegang tangan pesakit, terasa panas, ibarat cerek air yang mahu mendidih. Aku selak baju lengan panjang pesakit ke atas. Alangkah terkejutnya aku bila aku tengok kulit dia diliputi sisik ular. Sisik berwarna hijau gelap dan bersinar. Aku angkat sehingga ke bahu dan perasan sisik ni meliputi sehingga ke seluruh badan dia. Aku yang tengah duduk tengok kakak pesakit berdiri di sebelah. Aku tengok raut wajah dia tak terkejut, bermaksud dia tak nampak apa yang aku nampak ni, menandakan yang ini bukan sakit biasa. Jadi aku mulakan dengan bismillah dan berniat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada tu, aku berbisik di telinga pesakit supaya dia berniat benda yang sama. Aku mulakan sesi urutan dari atas kepala sehinggalah ke kaki, diselangi dengan selawat Nabi.
Selain itu aku baca juga ayat-ayat lain macam ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran. Jari jemari aku kemudian mencari sendi dan urat badan yang selalunya menjadi punca utama badan menjadi sakit. Semakin lama, semakin kulit-kulit ular tu tertanggal dan hilang. Sudah menjadi lumrah, menjadi tukang urut ni, sakit-sakit yang dihadapi pesakit selalunya akan berpindah ke badan tukang urut. Bila aku rasa panas di badan, wanita ni dah mula reda. Tapi seluruh tubuh badan aku terasa panas daripada dada naik ke kepala dan dari kepala ke seluruh badan aku pula. Aku waktu tu dah biasa rasa macam tu. Orang kata badan tu dah imun. Dalam sejam lebih aku mengurut, keadaan wanita tu dah nampak okey. Raut wajah dia yang tegang perlahan-lahan menjadi tenang. Kakak wanita tu tengok dia dan kata Alhamdulillah, dia dah dapat tidur. Sebelum ni, payah sangat dia nak tidur sebab menahan sakit. Aku menarik nafas panjang dan tersenyum lega. Kata aku dalam hati, Alhamdulillah, Allah izinkan aku menjadi asbab untuk dia sembuh. Jadi sesi mengurut pun berakhir. Aku keluar dari bilik dan tengok ahli keluarga dia yang juga turut lega. Tapi di ruang tamu, ada seorang makcik yang tak puas hati. Dia marah-marah. Kata makcik ni, apa ni? Datang rumah orang lepas tu buat perangai. Awal-awal aku dengar makcik tu kata macam tu, aku hanya tersenyum. Aku tak kata apa-apa sebab iyalah penat kot. Makcik tu bersuara lagi tapi nada dia semakin tinggi. Kau datang sini ni kenapa? Main masuk-masuk rumah orang. Masa aku dengar dia kata macam tu, kesabaran aku dah tercabar. Aku pun jawab, makcik, kenapa marah-marah ni? Saya datang nak tolong anak makcik. Tak perlu marah-marah macam ni. Makcik tu kata lagi, bangsat kau ni, keluar kau dari sini. Kau balik nanti sama juga, dia akan sakit balik. Selepas dengar makcik ni kata macam tu, kepala aku berpaling melihat kakak wanita ni dan tanya, makcik ni kenapa Bila aku tengok diorang yang lain, diorang dah dekat pintu masuk. Semua dah keluar daripada rumah tu. Aku tengok raut wajah diorang risau, bimbang dan takut. Aku yang terkejut tanya, kenapa korang di situ? Kakak wanita ni berkata, kakak cakap dengan siapa tu? Masa ni bulu roma aku dah meremang. Aku berpaling tengok makcik yang marah-marah tadi tu dah hilang. Rupa-rupanya cuma aku seorang je yang boleh nampak makcik tu. Itu bukannya orang. Saat ini aku dah tahu benda yang membuatkan wanita tu sakit masih lagi ada di dalam rumah. Aku panggil kenalan seorang ustaz di mana diorang ni ahli pakar perubatan Islam. Aku minta bantuan. Mujurlah, hari itu diorang kebetulan berada di sekitar kawasan. Jadi petang tu juga diorang datang. Diorang rawat dan pagar seluruh kawasan rumah. Sebab aku ni tukang urut je. Benda-benda bergaduh, bertempur, berdebat dengan benda-benda halus ni bukan kepakaran aku. Boleh je, tapi aku rasa terlampau berat untuk aku tanggung. Ada orang lain lagi yang lebih hebat. Iyalah, badan kami ni sudah mengurut, terasa sakit. Tak mahulah pula mental dan emosi terkesan dengan masalah-masalah macam ni. Aku pun turut menunggu di rumah tu sehinggalah rawatan berakhir dan pulang pada waktu malam. Malam tu aku jatuh sakit teruk sangat sehingga seminggu. Sekitar waktu senja aku nampak makcik tu di pintu rumah duduk dan ketawa. Katanya, padan muka kau. Ada juga aku bertanya makcik tu kenapa dia kacau wanita tu. Katanya wanita tu memutuskan hubungan dengan anak dia ketika wanita tu berada di negeri jiran. Sebab aku tak mahu terlibat dan untuk mengelakkan fitnah daripada kisah-kisah yang aku tak tahu betul ataupun tidak. Tapi walau macam mana pun makcik tu ganggu, tak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Maha Pelindung. Aku, suami dan anak-anak solat seperti biasa. Kami baca Yasin dan baca doa-doa pelindung dengan izin Allah yang Maha Memerhati dan Maha Melihat. Tidak sehingga dalam beberapa hari selepas tu aku pun sembuh dari demam, dia pun hilang. Banyak sebenarnya pengalaman misteri ketika pergi mengurut ni. Sebenarnya aku pernah kongsikan kisah pengalaman di Kopi-Kopi Go beberapa tahun yang lalu. Mungkin ada yang ingat, mungkin ada yang tidak. Kalau ada kesempatan mungkin di hari lain kita akan bertemu lagi. Tapi buat masa ini itulah perkongsian